Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk hari ini kita akan sambung daripada kelas yang lepas. Masih lagi dalam bab yang kelima, ungkapan algebra, dan masih lagi berada di standard kandungan yang pertama, iaitu pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Dan di kelas yang lepas, kita sudah pun mengenali apakah itu sebutan dan apakah itu perkali. Dan hari ini, kita akan sambung kepada 5.15, iaitu mengenal pasti sebutan yang serupa dan sebutan yang tidak serupa. Jadi, dalam topik ini secara ringkasnya, kita akan mempelajari, kita akan mengenali apakah itu sebutan yang serupa dan juga apakah itu sebutan yang tidak serupa. Jadi, marilah kita sama-sama melihat definisi kepada sebutan serupa. Jadi, apabila dua sebutan yang mempunyai pemboleh ubah yang sama dan kuasa yang sama, ianya dipanggil sebutan yang serupa. Jadi, kalau tidak faham, kita lihat contohnya. Contohnya, kita ada dua sebutan, iaitu negatif 2M kuasa 2 dan 3/7 M kuasa 2. Okey. Di sini cikgu nak tanya, apakah persamaan di antara sebutan yang pertama dan juga sebutan yang kedua? Ya, betul. Pemboleh ubahnya sama, iaitu M di sebutan yang pertama dan juga M di sebutan yang kedua. Okey. Lagi? Ada lagi yang sama? Ya, betul. Kuasa kepada pemboleh ubah M. Kedua-duanya ialah sama, iaitu 2. Jadi, sekiranya kalau pemboleh ubahnya sama, kuasanya sama, jadi ianya kedua sebutan ini ialah sebutan yang serupa. Okey. Walaupun dia punya perkali di hadapan ini berbeza. Yang penting kali ini kita hanya melihat kepada pemboleh ubah dan kuasanya sahaja. Okey. Tak apa, kita tengok contoh satu lagi. Kita ada dua sebutan, iaitu negatif 2AB dan juga 3/7 BA. Di sini kita lihat dahulu pemboleh ubahnya, iaitu AB dan BA. Jadi, yang berbezanya di sini ialah kedudukannya sahaja, tetapi pemboleh ubahnya tetap sama, iaitu A ada di sebutan pertama, A juga berada di sebutan kedua. Begitu juga dengan B. Jadi, apabila pemboleh ubahnya sama, jadi boleh ubah yang sama dan dia punya kuasa, pemboleh ubah punya kuasa ini juga ada sama, ya. A ni 1, B ni 1, B ni 1, A ni juga 1. Jadi, kedua sebutan ini ialah sebutan yang serupa. Okey. Okey, baiklah, kita akan ke definisi yang kedua, iaitu apakah yang dimaksudkan oleh sebutan yang tidak serupa. Jadi, sebutan tidak serupa berlaku apabila terdapat dua sebutan atau lebih yang tidak mempunyai pemboleh ubah yang sama dan juga tidak mempunyai atau sama ada yang tidak mempunyai kuasa yang sama. Jadi, kalau tidak faham dengan definisi ini, kita lihat contoh untuk bertambah faham. Okay. Contohnya, terdapat dua sebutan, iaitu negatif 2M dan 3/7 M kuasa 2. Jadi, di sini kita lihat pemboleh ubahnya ialah M adalah sama, tetapi di sini kuasa kepada pemboleh ubah M adalah berbeza. Walaupun salah satunya adalah berbeza, jadi kita kumpul kita grupkan dia ataupun kita kumpulankan dia di bawah sebutan yang tidak serupa. Contoh lain, iaitu terdapat dua sebutan, negatif 2 PQ dan 3/7 QR. Okay. Di sini sama juga, kita lihat, kita tentukan apakah pemboleh ubah kepada kedua ini, iaitu pemboleh ubahnya ialah PQ yang disebutkan pertama dan PQR disebutkan kedua. Walaupun Q ada di bahagian di sebutan pertama dan juga sebutan kedua, tetapi P tiada di sebutan yang kedua dan R tiada di sebutan pertama. Jadi di sini terlihat perbezaannya. Sekiranya ada perbezaan di pemboleh ubahnya berbeza, jadi kedua sebutan ini jatuh dalam kumpulan sebutan yang tidak serupa. Okey, boleh? Kalau tak faham, kita cuba latihan lepas ni. Okey, kita masuk pada latihan yang pertama. Kita buat bersama-sama, iaitu kenal pasti sama ada pasangan sebutan yang berikut ialah sebutan yang serupa ataupun yang tidak serupa. Okey, kita lihat contohnya.
PXY dan XY per 2. Kita dapat dua sebutan. Okay. Step yang pertama, kita lihat dahulu apakah pemboleh ubah yang ada di sebutan yang pertama dan sebutan yang kedua. Sebutan yang pertama, pemboleh ubahnya ialah XY. Manakala sebutan yang kedua mempunyai pemboleh ubah X dan Y. Jadi, sama. Jadi, kalau sama, kedua sebutan ini jatuh kepada kumpulan sebutan yang serupa kerana pemboleh ubahnya yang sama, iaitu X, Y. Mudah je kan? Kalau mudah, kita lihat lagi lawatan yang kedua. Okey. Masih sama soalannya. Dan ini lah sebutannya. 3 ABC dan 0.5 BCA. Okey. Seperti mana yang cikgu telah menerangkan sebentar tadi, pemboleh ubahnya sama, cuma kedudukannya lah berbeza. Di sini ada A, di sini juga ada A. Di sini ada B, di sini juga ada B. Di sini juga ada C, di sini juga ada C. Cuma kedudukannya sahaja yang berbeza. Jadi kedua-dua ini, kedua sebutan ini jatuh kepada kumpulan sebutan yang serupa kerana pemboleh ubah ABC sama sahaja dengan BCA. Boleh? Kalau boleh lagi, kita cuba lagi. Latihan yang ketiga. Cikgu bagi latihan yang ketiga. Masih lagi soalan yang sama. Kena pasti sama ada pasangan sebutan yang berikut ialah sebutan serupa ataupun sebutan yang tidak serupa. Inilah dua sebutan itu. Yang pertama, negatif 7H dan 6H kuasa 2. Okey, di sini kita lihat dulu pemboleh ubah ni apa. Pemboleh ubah di sini ialah H. Keduanya ada H, tetapi kuasa kepada H ini ialah berbeza. Contoh yang sebutan yang pertama ini, H ini mempunyai kuasa 1. Dan H untuk sebutan yang kedua mempunyai kuasa 2. Jadi di sini kita dapat perbezaan di antara sebutan yang pertama dan juga sebutan yang kedua. Jadi kedua-dua sebutan ini jatuh kepada kumpulan sebutan yang tidak serupa kerana pemboleh ubah H adalah tidak sama. Okey, baiklah. Secara tuntasnya ataupun secara kesimpulannya, cikgu dapat simpulkan bahawa hanya terdapat dua benda sahaja yang kita perlu tahu di dalam topik ini, iaitu sebutan serupa dan juga sebutan tidak serupa. Jadi sebutan serupa, cikgu dapat simpulkan bahawa apabila terdapat dua sebutan yang mempunyai pemboleh ubah dan kuasa pemboleh ubah ni sama. Di sini terlihat M kuasa 2 dan M kuasa 2. Jadi apabila kedua sebutan itu mempunyai pemboleh ubah dan pemboleh ubah dan kuasa pemboleh ubah yang sama, jadi dua sebutan tersebut jatuh di dalam kumpulan sebutan yang serupa. Manakala sebutan tidak serupa pula apabila terdapat dua sebutan tetapi pemboleh ubah, di sini terdapat pemboleh ubah yang sama, M dan M, tetapi kuasanya berbeza. Di sini M kuasa 1, tapi di sini M kuasa 2. Jadi ada perbezaan di situ. Jadi sekiranya ada perbezaan di antara pemboleh ubah ataupun kuasa pemboleh ubah, jadi dua sebutan tersebut jatuh dalam kumpulan sebutan yang tidak serupa. Jadi itulah kesimpulan yang cikgu dapat buat daripada topik 5.15 ini. Jadi sekian, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.